Pengenalan Asy-Syafi'i yaitu satu makna yang tidak asing lagi, seorang yang masyhur mempunyai sifat tawadu, yaitu Imam Syafi'i merupakan pengasas mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama bidang fiqh di negara Malaysia tersendiri. Terlalu besar jasa dan sumbangan beliau dalam dunia Islam. Ketokohan beliau dalam bidang ilmu juga diakui oleh ribu ulama-ulama, sama ada ketika zaman beliau sehinggalah ke hari ini. Sehingga Al-Imam Ahmad, yaitu pengasas mazhab Hanbali, pun menyebut bahawa beliau merupakan insan yang terpilih untuk membawa reformasi dalam pemikiran fiqh agama ini. Nama beliau yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib. Gelaran beliau yaitu Asy-Syafi'i, sempena nama datuknya Syafi'i bin Sa'ib. Lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Lahir di Gaza, daerah Askalan, Palestina. Keturunan Rasulullah, datuknya Abdul Manaf. Wafat pada tahun 204 Hijrah bersamaan dengan 820 Masihi ketika berusia 54 tahun dan dikebumikan di Arafah, Mesir. Seterusnya, pribadi Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i seorang yang berpandangan jauh, berhati mulia dan bercita-cita tinggi. Beliau juga merupakan seorang anak yang bijak, berbicara hingga dirinya terlepas daripada hukuman pancung. Beliau juga berusaha dengan gigih dalam menuntut ilmu pengetahuan. Beliau bersikap sederhana dalam semua segi, sama ada dalam tingkah laku, berpakaian, atau cara makan. Dalam bahagian pendidikan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mempunyai ketajaman akal fikiran yang luar biasa sejak kanak-kanak lagi. Ketika berusia 9 tahun beliau hafaz Al-Quran. Di waktu berumur 12 tahun beliau telah dapat menghafaz kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, dan seterusnya berguru dengan Imam Malik ketika berusia 20 tahun. Imam Asy-Syafi'i belajar dan mendalam bahasa dan kesusastraan Arab sehingga mahir dalam bidang penulisan, dan beliau menghabiskan usia remajanya dengan menghadiri kelas-kelas pengajian agama di Masjidil Haram. Imam Asy-Syafi'i bermusafir ke Makkah, Madinah, Yaman, Irak, dan negara-negara lain dengan tujuan untuk menuntut ilmu hadis, ilmu fiqh, dan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i sangat mengutamakan pengetahuan dan disiplin. Beliau membahagikan waktu malamnya kepada 3 bahagian, yaitu 1/3 malam untuk berehat, 1/3 malam untuk menulis ilmu pengetahuan, dan 1/3 malam untuk beribadat. Imam Asy-Syafi'i berusaha dengan gigih dalam menuntut ilmu. Akhirnya beliau muncul sebagai imam besar yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan dapat memberi sumbangan yang tidak ternilai kepada umat Islam. Antara sumbangan Imam Asy-Syafi'i yaitu menjadi ulama mujtahidin yang berpegang kuat pada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan masalih al-mursal. Pendapat Imam Asy-Syafi'i diterima oleh sebahagian besar orang-orang Islam kerana segala fatwanya sesuai dengan suasana masyarakat dan adat resam sesuatu kaum. Selain itu, beliau juga telah menghasilkan berbagai jenis kitab dalam bidang ilmu tafsir, akhlak, ilmu falak, dan lain-lain yang memberi sumbangan yang besar kepada ahli fikir Islam. Mazhab Asy-Syafi'i berkembang dengan pesat di Afrika Utara, Mesir, Indochina, Sri Lanka, Armenia, Kurdistan, dan Kepulauan Melayu, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Antara kitab-kitab karangannya yang termasyhur termasuklah bidang dalam usul fikah, kitab yang membicarakan dengan jelas tentang cara mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis. Kitab-kitab tersebut ialah Abdal al-Istihsan, Ahkam Al-Quran, dan Ar-Risalah. Dalam bidang fikah, kitab yang membicarakan hukum-hukum fikah yaitu Al-Mukhtasar Al-Kabir, Al-Mukhtasar As-Saghir, dan Al-Farid, dan Al-Um. Dalam bidang sains, beliau telah menyusun sebuah kitab menjelaskan tentang perselisihan hadis. Kitab tersebut ialah Al-Masnad Al-Amali, Ikhtilaf Al-Hadis. Nilai murni Imam Asy-Syafi'i yaitu cintakan ilmu, sanggup mengembara ke pelbagai negara untuk menuntut ilmu dalam keadaan kemiskinan, berdisiplin yaitu pembahagian masa yang sistematik untuk keseimbangan, berbakti kepada keluarga, masyarakat, dan beribadat.
Tegas, ilmunya yang tinggi membuatkan beliau tegas dalam membahaskan sesuatu perkara. Merendah diri, tidak menggalakkan pengikutnya terlalu taksub kepada pendapatnya sekiranya terdapat percanggahan dengan Al-Quran dan hadis. Itu saja daripada saya. Terima kasih.